Okey. Okey, kita akan mulakan. Okey. Sekejap lagi cuba kawan sharekan skrin dulu. Okey. Ini kita akan pergi kepada satu bengkel lah, ringkas je lah untuk persediaan kamu untuk menghadapi peperiksaan pada minggu depan untuk aktivitik lah. Mungkin kalau sempat sebelum periksa tu kita akan buat kelas ataupun apa pula untuk persediaan kamu sebelum peperiksaan. Kalau tak silap untuk matematik ada gap sebelum tu hari Isnin, hari Ahad tu kita boleh buat kelas dan sebagainya lah. Okey, jadi dekat sini tengok terangkan sikit berkaitan dengan kertas satu dan juga kertas 2. Kalau kamu tahu kertas 1 tu dia memberikan markah 40 markah, manakala kertas 2 dia memberikan markah 100 markah, dan digabungkan dia akan menjadi 140 markah. Jadi untuk dapat A mesti menguasai kedua-dua bahagian ini. Okey, kena menguasai dua-dua bahagian ini. Jadi bagaimana kita boleh lulus untuk markah 50 ke atas? Ini untuk bagi yang ini, tapi kamu boleh kita kena kenal pasti dahulu. Okey, apa yang kita perlu kenal pasti? Dia apa ini? Memilih soalan yang sesuai dengan kebolehan kamu. Okey, kamu dah tahu soalan mana yang kamu boleh buat, yang mana soalan yang kamu tidak boleh buat. Jadi dahulukan soalan yang kamu boleh buat dahulu. Okey, yang kamu rasa soalan dia susah nak buat, kalau buat selalu menghadapi masalah ataupun tak pasti dari segi jawapan, atau selalu buat mungkin betul mungkin salah. Jadi itu kita boleh tinggalkan dahulu. Kita buat dulu soalan-soalan yang pasti dahulu, yang confirm boleh dapat. Dia punya makalah sama ada di kertas 1 ataupun kertas 2. Pilih dahulu. Kalau kertas 2 tu kita selalunya kita akan pilih di bahagian B dahulu, yang belakang. Kita buat yang belakang dahulu. Kerana belakang tu memberikan markah yang banyak bagi setiap soalan. Jadi kalau sekiranya kita buat lewat ikut urutan, dikuatiri macam soalan kebat banyak di bahagian A. Nanti tak sempat masa untuk kita selesaikan untuk yang bahagian B. Nanti rugi pula dekat situ. Jadi kalau boleh, buat dahulu yang bahagian B dahulu. Dah siap baru pergi ke bahagian A. Okey, yang kedua, menulis kaedah jawapan yang betul untuk mendapat markah yang penuh. Ini seperti yang cikgu terangkanlah. Kita ada kaedah shortcut dan sebagainya. Kalau kertas 1 tak ada masalah. Kita pilih sahaja kaedah untuk kertas 1 tu, dia punya ni. Tapi kalau kertas 2 kena tunjukkan dia punya jalan atau step dia. Walaupun kita guna kaedah mudah, guna kalkulator dan sebagainya, tapi yang memerlukan kaedah perlu dituliskan supaya tidak akan kehilangan markah dekat situ. Okey, yang kedua, kepantasan. Ini bila kita selalu buat soalan, kita akan biasa dengan soalan, makin cepat kita buat. Okey, selalunya kalau kertas 1 kita peruntukkan satu soalan tu 2 minit. Okey, satu soalan 2 minit. Jadi kalau terlebih masa kata 4 atau 5 minit, itu akan mengganggu soalan-soalan yang lain. Itu sebabnya kalau kita kena pilih dahulu soalan-soalan yang kita boleh buat. Jadi kalau soalan kita buat, kita akan buat lebih pantas, mungkin lebih cepat daripada 2 minit. Jadi masa lebihnya kita akan peruntukkan untuk soalan-soalan yang agak sukar dekat situ, untuk memerlukan masa yang lama. Untuk kertas 2, untuk bahagian A, satu soalan 18 minit diperuntukkan untuk bahagian A. Manakala untuk bahagian B diperuntukkan lebih kurang 20 minit untuk bahagian B. Jadi kita buat dahulu bahagian B, kalau boleh buat dengan cepat, pasal biasa kita buat yang mudah kan. Jadi mungkin kita dapat buat kurang daripada 20 minit, jadi masa tu kita boleh cover untuk membuat soalan di bahagian 1. Itu antara caranya lah. Okey. Jadi yang perlu kita dah buat selalu, kita dah
buat ulang kaji bersungguh-sungguh, kita dah buat sebagai latihan, kita dah buat macam-macam soalan daripada mana-mana percubaan. Mungkin kalau ada rezeki, mungkin apa yang kita dah buat tu tiba-tiba keluar dalam perpisahan. Jadi kita dah masih ingat lagi, kita boleh buat bahagian-bahagian tersebut. Jadi kita lihat pada soalan kertas 1. Ini kertas soalan 1 ni, ini ada dia punya seteranya lah. Kata macam matematik ni kita dah tahu dia punya topik akan masuk untuk daripada soalan 1 sampai soalan 40. Dia tak pernah berubah. Berubah pun sikit-sikit je untuk bilangan soalan, tapi soalan ni akan sama kat sini. Contoh soalan 1. Soalan 1 angka bererti. Mesti setiap kali kamu periksa ujian ke apa, mesti ditanya berkaitan dengan angka bererti. Berapa angka bererti? 3 angka bererti, 2 angka bererti. Ini yang dia akan tanya untuk soalan yang nombor 1 yang ini. Bentuk piawai, betul ada asas nombor. Dan soalan-soalan yang cikgu warnakan ni warna merah. Soalan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu soalan nombor 30, soalan 39, soalan nombor 40. Ini kategori sebagai soalan yang mudah. Jangan sampai salah soalan-soalan yang ini. Soalan ini dikategorikan sebagai soalan yang mudah. Jadi kalau tiba-tiba dalam soalan tu nak bawa soalan dulu pun boleh. Untuk selesaikan. Jadi kalau kat sini ada beberapa soalan ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9, 6 tangan. Mesti dah betul soalan-soalan yang ini. Yang lain tu bergantunglah boleh buat macam biasa. Tapi soalan ni jangan sampai ditinggalkan. Tapi mungkin kalau soalan tu tiba susah, mungkin kita buat soalan-soalan yang lain dahulu, baru kita buat soalan-soalan yang ini. Ini antara soalan-soalan yang mudah lah, yang cikgu setkan soalan sebagai soalan yang mudah. Okey, seterusnya. Yang bahagian B ni, yang bahagian B ni pastikan kamu dah ada 4 soalan yang boleh dijawab. Kalau ini dituliskan 3 soalan, tapi cikgu nak kamu mesti ada 4 soalan. Bahagian B ni untuk kertas 2. Yang pertama adalah berkaitan dengan graf fungsi. Itu kena buat, yang buat graf. Lepas tu yang kedua adalah berkaitan dengan statistik. Lepas tu kita ada plan dan dongakkan yang melukiskan gambar. Dan juga kita ada penjelmaan. Itu 4 soalan tu yang kita buat. Yang lagi satu adalah soalan bumi. Yang ni kita tak buat yang soalan bumi ni. Takut banyak kesilapan dekat bahagian soalan tersebut. Jadi kita buat 4 soalan yang ini. 4 soalan ni kena buat untuk pastikan dapat markah. Jadi setiap soalan untuk bahagian B ni, satu soalan adalah 12 markah. Okey, satu soalan 12 markah. Tapi kalau buat 4 soalan, jumlahnya mesti 48. Dia ada 5 soalan, pilih 4 saja dekat situ. Jadi 4 tu kita dah pilih soalan-soalan tersebut. Cikgu harap sini tu dah dapat kuasai lah untuk bahagian tersebut. Kalau sekurang-kurangnya boleh buat yang 3 soalan utama tu dengan penuh, iaitu graf fungsi, statistik dengan plan dan dongakkan. Mungkin penjelmaan tu ada problem kadang-kadang, tapi boleh buat tapi tak semuanya, tapi yang 3 tu mesti boleh buat dengan penuh. Okey, yang ini bahagian graf fungsi. Okay, graf fungsi selalunya yang ada lukiskan, yang tidak menggunakan pembaris. Sama ada dia bentuk macam ini, kuadratik macam ini, ataupun ada bentuk salingan, ataupun yang ada bentuk yang ni, kubik macam ini. Itu antara bentuk-bentuk dia. Jadi artinya untuk graf fungsi yang pertama mesti dapatkan nilai Y. Okey, dalam jadual tu kan ada nilai X dengan nilai Y. X dengan Y. Nanti dia akan berikan nilai X ke atas, dia ada Y yang tak dekat bawah tu. Yang ini selalu kita gunakan kalkulator. Okey, gunakan kalkulator. Okey. Dan yang ini tidak perlu ditunjukkan jalan kerja dia. Dapatkan nilai dia saja, selalunya markah yang diberikan adalah 2 markah. Satu nilai adalah 2 markah. Yang kedua, bila dah selesai kita dapatkan nilai, yang kedua kita akan plotkan koordinat tersebut dan melukiskan graf. Ini kena buat paksi lah, paksi tu kena betul.
Bila buat paksi tu pastikan X dengan Y jangan terbalik. X mesti kat sini, Y dekat sini, jangan sampai terbalik. Kalau songsang saja mesti kosong markah kat situ. Lepas tu tengok dia punya ni skala. Selalu skala yang X je standard, mesti start dengan 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi kalau yang Y tu lihat. Okey, 2 cm kepada berapa? 5 ke, 2 ke? Kita perhatikan yang bahagian tersebut. Dan semua titik perlu ditanda dengan betul. Ini dengan teliti. Tak apa, ambil masa sedikit, lihat betul-betul setiap kawasan dia. Pastikan kalau kita tandakan tu macam ini, tandakan dengan betul. Kawasan dia dengan betul. Jangan ada tanda tak kena macam ini. Melainkan kalau itu kawasan antara dia. Okey, bila kita dah lukiskan, dah tandakan semua, kita akan lukiskan. Lukiskan tu dengan betul lah. Contoh yang ini contoh lukiskan gambar dia kat sini. Kata dah buat macam ini, tanda kat sini, mana lagi? Tanda kat sini. Satu lagi, tanda kat sini contohnya. Jadi nak lukiskan. Pastikan dia melalui semua sekali. Okey, dia melalui semua titik tersebut. Kena. Kena untuk semua. Jangan jadi macam ini. Okey, jangan jadi macam ini. Katalah tanda dekat sini. Tiba kita lukiskan, pusing. Macam ni, dia tak kena. Nampak kan dia tak kena. Kat kawasan ni dia tak kena. Itu nanti dia tolak markah kat situ. Dia anggap sebagai lukisan tak kena. Dia kena. Dia kena macam ni. Dia pun kena. Dia kena pastikan kena dekat dengan kawasan tu. Kawasan ni dan kawasan ni. Macam ni. Itu ada cara untuk melukis dengan betul. Okey, lepas kita dapat yang ini. Dah dapat itu. Kita dah lukis. Cari nilai X dengan nilai Y. Ini mesti tanya. Cari nilai X bila Y sama dengan 4 contohnya. Jadi carikan nilai tersebut. Itu sebabnya lukisannya atas ni kena betul. Kalau lukisannya tak betul, nanti kita dapat nilai jarak ataupun julat yang jauh sangat. Bila julat yang jauh sangat, nanti tidak diterima dalam skema pemarkahan. Dan yang terakhir adalah dapat membuat garis kat sini. Okey, buat garis lurus kat sini. Anda dapatkan nilai X dengan Y. Jangan lupa, selalunya kita akan ambilkan 3 koordinat kan? Ada 3. Okey, ada X, Y. Selalunya yang tengah tu kita ambil kosong lah. Kita ambil nilai awal dan juga nilai yang terakhir kat situ. Tapi bergantung juga. Okey, kalau nilai terakhir tu 4.5 ataupun 3.5. Tak payah ambil yang ada point. Ambil nombor bulat. Contoh kalau 3.5 ambil nombor 3. Okey, yang bulat. Ataupun kalau kita dah ambil ujung, tiba-tiba bila nak lukiskan lebih daripada kita graf. Tak perlu. Kita ambil nilai yang kecil pun tak apa, tapi berdekatan. Contoh kita ambil 2, negatif 2, kosong dengan 1 pun tak apa. Yang penting ada 3. Jadi kalau garis tu pendek macam itu saja, panjangkan supaya dia kena garis yang tepi-tepi dia. Contohnya macam ini. Bila lukiskan garis dia pendek, dia macam ini. Tapi kalau kita lihat, kalau dipanjangkan, mungkin kena graf. So kita panjangkan sikit supaya boleh kita buat garis putus-putus kat bawah tu nanti. Itu adalah untuk graf fungsi. Okey, kita lihat pada statistik pula. Okey, untuk statistik ni ada 3 graf Ada 3 graf. Mana graf ni jadi? Belakang dia. Okey. Okey, kita ada poligon kekerapan. Okey, poligon kekerapan tu yang macam mana? Yang bentuk macam ini. Kita lukiskan kan. Okey, tak nampak pula. Macam ini, macam ini. Kau dah lupa, okey. Sini yang buat garis macam ini. Ini poligon kekerapan. Guys. Silap. Ni. Yang ini kena gunakan pembaris. Terus. Dan selalunya kesilapan yang berlaku, dia punya grafnya tergantung macam ini. Tergantung mana? Tergantung macam ni. Terlupa nak garis. So pastikan dia turun ke bawah. Kat sini. Kalau jumpa dalam periksaan ni, tergantung kat sini, tergantung kat sini. Dia mesti turun dekat bawah. Dan bahagian bawah yang ni,
mesti gunakan titik tengah. Okey, mesti gunakan titik tengah. Tidak boleh gunakan selang kelas. Kalau guna selang kelas mesti salah. Okey, gunakan titik tengah untuk yang ini. Okey, pastikan guna titik tengah. Dan dalam soalan yang ini juga, bagi kekerapan ni, dia akan tanya tentang tentang min. Okey, tentang min, tentang model kelas, dia akan tanya untuk soalan poligon kekerapan ini. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada graf seterusnya, histogram. Okey, histogram selalunya bentuk yang macam ini. Okey, yang macam kotak tu, histogram macam ini. Dia macam ini. Dia tak tegak pula ke atas ya. Selalu tegak. Oh, dia sengit pula degil dia tapi jangan macam ini ini contoh yang salah. Contoh salah yang tak dapat markah. Yang contoh betul yang ni yang cantik. Jadi yang Cikgu Misran buat yang ini je. Yang ni tak tahu siapa buat. Salah pen Okey, jadi kena tegak. Gunakan pembaris. Pastikan ada pembaris dan pembaris tu jangan ada bengkok Kalau bengkok macam ni ada masalah nanti. Maka akan ditolak. Okey, yang bahagian bawah ini, okey, apa yang kita nak buat? Selalu kita akan gunakan selang kelas. Selang kelas tu macam mana? Contoh 20 hingga 24. Okey, bawah dia. Lepas tu 25 hingga 29. Itu adalah selang kelas. Okey, kita tulis selang kelas. Selalunya kita gunakan kekerapan. Kekerapan. Ya, atas kekerapan, yang bawah tu adalah selang kelas. Okey, okey. Jadi yang ini pun selalu dia akan tanya berkaitan dengan min dan juga sama ada modal kelas pun dia akan tanya jadi. Okey, seterusnya adalah bahagian OGIF. Okey, OGIF. OGIF ni yang bentuk macam ini. Sempit pula kat sini. Okey. OGIF ni tidak boleh gunakan pembaris. Yang lain tu boleh gunakan pembaris lah. Yang ni tidak boleh guna pembaris. Oh, ada gambar, cikgu lupa, cikgu letak gambar kat sini. Yang ini. Ini adalah bentuk GIF. Yang bawah dia ni mesti gunakan sempadan atas. Okey, mesti gunakan sempadan atas. Yang dekat tepi ni mesti gunakan kekerapan longgokkan. Tak keluar pula dia. Longgokkan. Okey, kekerapan longgokkan. Kalau kamu tak gunakan kekerapan longgokkan, kamu gunakan kekerapan saja, nanti graf dia akan jadi macam graf poligon kekerapan. Dia akan naik turun bawah macam ini. Jadi kita pastikan gunakan kekerapan longgokkan untuk GIF. Adalah soalan yang kena dilihat dah. Tiga ni jangan sampai silap. Bawah tu kena sebelah atas. Kadang-kadang ada pelajar yang terlupa dia ambil titik tengah. Bentuk akan sama. Okey, bentuk dia akan sama. Cuma kamu kan tak dapat markah tu. Kosong markah kat situ. Sayang itu kan. Dah lukis cantik sama tak dapat markah. Dapat kosong saja. Disebabkan oleh yang bahagian bawah ni. Okey, pemilihan yang silap. Daripada sepatutnya ambil sepadan atas, terpilih titik tengah. Ataupun terpilih sepadan selang kelas. Dia mesti gunakan sempadan atas untuk OGIF yang ini. Okey. Okey, seterusnya. Ini berkaitan dengan mode. Okey, kelas mode, tentang min, dia akan tanya. Okey, soalan ni. Harap semua dah ingatlah untuk bahagian-bahagian ni. Selalunya kelas mode ni kita lihat nilai kekerapan paling tinggi. Okey, kekerapan paling tinggi. Contohnya alamak, sekejap baterinya habis pula. Auto iPad juga Hello.
Okay, cas sekejap. Mana right ni? Okay, tengok cas sekejap. Kita tengok dekat sini. Ini okey. Tak pasal tukar komputer lain Tunggu nak cas saya punya iPad ni. Mati pula pasal bateri dia dah habis. Okay. Boleh nampak tak skrin cikgu? Atau kosong je, dia tulis saya sedang membuat pemandangan. Slide-nya tak nampak? Nampak. Nampak bengkel tu nampak Okey. Saya dulu. Oh, banyak pula Oh, dia pusing pula. Okey. Ni tadi yang bahagian ni nampak kelas mode, min. Okey, yang untuk mode tadi selang kelas yang punya kekerapan yang paling tinggi sekali. Tengok dia punya kekerapan dia. Contohnya kalau kekerapan dia 5 tapi jangan ambil 5 lah. Kita ambil selang kelasnya. Contoh 20 hingga 24 untuk kelas tersebut lah. Yang min ni adalah jumlah kekerapan darab dengan titik tengah. Pastikan kamu darabkan titik tengah dengan kekerapan. Jangan sampai tersilap titik tengah darab dengan kekerapan lembutkan. Dia akan dapat yang lain pula. Jadi dan dibagikan dengan jumlah kekerapan. Itu adalah min. Dan jawapan ditulis dalam 2 titik perpuluhan. Okey, jawapan ditulis dalam 2 titik perpuluhan. Sekurang-kurangnya. Sekiranya dalam tu kamu tak pasti nak berapa titik perpuluhan, biarkan dia dalam bentuk pecahan saja. Okey, biarkan dalam bentuk pecahan. Dia akan dapat markah yang sama. Tapi nak tulis juga dalam bentuk perpuluhan, tak tahu nak tukar kepada 2 titik perpuluhan ke sebagainya, salin semua dalam kalkulator tu. Itu antara caranya lah. Tapi paling minimum 2 titik perpuluhan. Jangan jadikan 1 titik perpuluhan. Kecuali memang itu jawapan dia dalam kalkulator. Okey, yang soalan KPKK ni ikut saja kehendak soalan yang diperlukan lah. Contoh kalau ditanya peratus, darabkan dengan 100 sebagainya. Itu ada berkaitan dengan soalan yang ini. Okey, soalan nombor 15, plan dan juga dongakkan. Okey, soalan ni selalunya dia akan berikan ada 2 gambar 1 dan gambar 2 dan dia suruh lukiskan 3 gambar dalam bentuk 2 dimensi. Dia berikan dalam bentuk 3 dimensi, satu gambar asal, yang kedua adalah gambar gabungan. Jadi dia akan suruh lukis 3 gambar. 3 gambar tu daripada mana? Yang pertama mungkin daripada plan, tapak dia. Yang kedua daripada dongakan X dan juga dongakan Y. Yang A tu tak semestinya plan. Mungkin disuruh tanya dongakan X. Jadi lihat daripada soalan tersebut. Sama ada suruh dongakan X ataupun dongakan Y. Okey, kat sini kita lihat. Ada beberapa kesalahan yang kat sini selalunya melibatkan plan lah. Okey. Contohnya kalau dia berikan bongkah yang ni. Okey, kat sini adalah dilihat daripada X, yang ini dilihat daripada Y. Sini X, sini Y.
Jadi disuruh lukis 3 gambar, dongakkan X, dongakkan Y dan juga plan. Jadi plan tu kita lihat kalau walaupun dalam gambar tu dia bentuk macam ini, saya ingat macam ini, tapi jangan lukis sangat macam ini, kena lukis bentuk yang tegak. Dan sini pastikan 90 darjah. Okey, di tepi ni mesti 90 darjah. Kerana nilai kat situ dia tidak boleh lebih daripada 91 darjah dan tidak boleh kurang daripada 89 darjah. Kurang dia tu dia akan dapat tolak markah lah kat situ dari segi ukuran dan sebagainya. Dan bila buat ukuran tu kena tepat ukurannya. Kalau 5 cm, 5 cm lah. Okay, kalau 6 cm, 6 cm, pastikan dia punya pembaris tu tepat, jangan ada hilang bucu dan sebagainya. Okay, dan diukur daripada start daripada kosong. Jangan start daripada 1 pula Nanti nilainya tak sama. Apa dia tadi? Okey, itu daripada segi pembarisnya. Dan kalau sekiranya ada kesilapan, pastikan padam dengan bersih Jangan ada garis berganda dan sebagainya. Garis berganda pun dia akan tolak markah situ. Kena pastikan garis tu satu saja. Kalau kesilapan padam dengan bersih, garis semula. Jangan garis buat 2 kali. Dah sekali garis, lepas tu macam tak jelas je. Garis lagi sekali. Takut ada berganda kat situ dia akan tolak markah. Garis yang berganda. Okay, kalau boleh untuk buat soalan ni kamu bawa jaga sudut lah. Cek dia punya sudut kat sini. Berapa sudut ni, dapat cek. Dan pastikan pembaris tu pun ukuran dengan betul. Okay. Dan jangan kamu ubah dia punya skala dia. Contohnya katalah panjang tepi ni katalah 8 cm. Okay, macam panjang sangat Sini adalah 6 cm. Jadi kamu kecilkan dia. Sini jadi 4, sini jadi 3. Bentuk dia sama tapi dia punya dari segi ukuran berbeza, dia akan tolak markah situ dari segi ukuran. Begitu juga kalau gambar tu kecil katalah. Jadi kamu nak besarkan dia pula, kamu gandakan pula bagi setiap bahagian dia. Bahagian tinggi dia, bahagian lebar dia kamu besarkan pun tak boleh. Kena mengikut ukuran yang diberikan. Jangan diubah. Okey, itu adalah untuk plan. Okey. Untuk daripada dongakkan X, ini arahan ni. Kita nampak gambar dia, kalau boleh kita warnakan sikit dan sebagainya supaya kita lihat nampak bahagian tersebut. Kalau dengan Y daripada sini, kena lihat apa yang ada itu. Apa ukuran yang terlibat kat situ. Kalau tengok dari tepi, ukuran ni lihat dekat tepi sini. Ataupun di sini, ataupun di sini. Sekiranya dalam gambar tiada ukuran, baca dalam arahan atau petikan dekat atas dia. Mungkin dia ada nyatakan ukuran-ukuran bagi setiap bahagian. Okey, jangan cakap dia tak ada ukuran, dia mesti ada ukuran. Kalau tak ada, dia bahagian atas. Untuk yang katalah gambar A dah siap, kita buat yang bahagian B yang gabungan. Bila buat ukuran tiada ditulis dalam gambar. Jadi bagaimana kita nak selesaikan? Sekiranya tidak ditulis dalam gambar, rujuk balik gambar yang atas. Gambar yang pertama. Selalunya dia ada ukuran di gambar yang pertama. Untuk bahagian kedua mungkin kadang tidak ditulis. Jadi lihat balik pada gambar asal yang atas tu. Untuk yang pertama, lihat ukuran untuk bahagian tersebut. Mungkin bahagian tersebut dihilangkan ukurannya, lihat pada gambar yang asal untuk ukuran tersebut. Jadi pastikan ada 3 gambar untuk tersebutlah dan diletakkan dalam bahagian yang tertentu yang telah disediakan. Contoh A adalah buat, katalah A itu adalah buat plan, okey letak dekat situ. Yang B dongakkan X, C dongakkan Y. Jadi letak untuk bahagian-bahagian tersebut. Jangan letak di bahagian yang lain lah. Contoh yang patutnya letak dekat B, letak dekat C. Yang C letak dekat B. Takut nanti penanda tak perasan, dia anggap jawapan kamu adalah silap. Jadi pastikan ruangan jawapan tu diletakkan dengan betul untuk gambar tersebut. Okey, sekiranya lukis-lukis terkoyak, bagaimana nak buat? Boleh minta helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Jangan kamu cuba letak di bahagian yang lain, di belakang sekali atau sebagainya. Okey, kalau ada masalah minta helaian daripada pengawas peperiksaan untuk bahagian ni. Okey, tadi bentuk ni ini adalah bentuk silinder. Silinder.
Okey, contohnya bagian ni, suruh lukis plan dekat bawah ni. Okey, tengok macam parabola kan? Bentuk macam ni. Tapi jangan tulis parabola. Ini sebenarnya adalah bentuk bulatan macam ni. So, bila guna untuk bulatan ni, jangan gunakan freehand. Okey bulat pakai tangan. Walaupun tangan kamu tu boleh buat bulat. Gunakan jangka lukis. Jadi, kena sediakan jangka lukis semasa peperiksaan nanti. Okey, jangka lukis untuk lukis ni. Bagaimana nak dapatkan ni? Kita tahu tentang jejari kan? Ukuran ni berdasarkan jejari. Buat jejari, kita buat bulatan di kawasan tersebut untuk dia punya plan dia. Dan untuk lihat daripada dongangkan X dengan Y. X dengan Y, kita terlihat walaupun dia nampak macam ada lengkung kat sini. Tapi bila kita lihat, dia akan membentuk petak macam ni. Segi 4, Y pun dapat segi 4. Dan panjang dia sini berapa? Ini panjang ni adalah diameter dia. Okey, macam mana? Katalah dia punya jejari dia 3. So sini 3. Jadi panjang daripada sini ke sini adalah 6. Jadi ini sampai sini adalah 6. Y pun sama. Ini sampai sini adalah 6 untuk panjang dia. Dan ke atas dia ada berdasarkan pada tinggi silinder tersebut untuk panjang ini. Okey, ini adalah untuk silinder lah. Okey, kalau bentuk yang ini pula. Okey, dia bentuk prisma. Okey, kita lihat daripada X, tengok daripada Y. Okey, tengok X, nampak bentuk yang macam ni. Bentuk macam segitiga ni. Ukurannya kan betul lah, sini 4, sini 3. Walaupun sini tulis 5, kamu jangan buat 4, pandai-pandai cari 5 dahulu, tak. Buat tapak dahulu, lepas tu buat tinggi, dah buat baru sambungkan. Cuma cek balik lah sama ada sambungan tu 5 ataupun tidak. Yang sendeng tak ada ukuran selalunya. Kita cari yang tapak dia dengan tinggi je saja untuk ukuran. Okey. Untuk Y pula, okey, Y yang dekat bawah ni. Okey. Jadi kita boleh lihat atasnya 2, dia letak sini 2. Tinggi ni sini 3, sini adalah 3. Yang bawah ni adalah berdasarkan atas ni 2 juga. Dan plan. Yang plan ni tapak dia. Tengok. Bawah dia 4, sini 4. Sini 2. 2. Ini adalah bahagian dia. Okey, yang di pangkal ni kerana dia buat sengit Di mana 25. Okey, jadi ini gambar dia 1, 2, 3. Ini adalah plan. Ini dongakkan Y, yang ini adalah dongakkan X. Bahagian tersebut. Okey, untuk gambar aja ini, yang ini kalau dia ada bentuk yang berlainan pula yang ini yang ada garis putus-putus. Okey, yang plan, selalu kita buat tapak. Bila kita buat tapak, nampak segi 4 yang besar ni. Dapat segi 4 yang ini, sini 5, sini 5. Tapi jangan lupa dekat atas dia ada tak sama, dia ada potongan dekat sini. Yang bahagian ni. Yang ini kena ambil. Tapi kerana dia nampak, kita buat garis. Garis penuh untuk bahagian tersebut. Untuk dia punya plan. Untuk dongakkan X, lihat daripada tepi ni, kita nampak bentuk ini. Kalau kita highlight kat sini, nampak bentuk macam L kat sini. L ni gantikan dia kat sini. Ini adalah bentuk L dia. Okey. Dan Y lihat daripada belakang. Yang ni. Hati-hati untuk bahagian ni. Bila tengok dari belakang, kita nampak gambar yang besar ni. Ada 5, ada 4. So kita ada 5 dan 4 yang besar ni. Dan jangan lupa bila lihat dari belakang, kita ada kat sini ada garis. Yang tak nampak, yang ini kita akan tulis sebagai garis putus-putus. Garis putus-putus. Okay, garis putus-putus yang ini. Kita pastikan dengan tepat lah, putus-putus. Dan putus-putus ni tidak boleh dibuat dengan garis lurus lah. Macam garis penuh, mesti putus-putus. Kalau kamu buat garis penuh, tidak akan hilang markah kat situ. Jadi untuk soalan ni semuanya adalah 12 markah. Dia akan mulakan dengan ni, dengan plan. Selain plan 3 markah. Yang ini 4 markah, yang ada garis putus-putus selalu 5 markah. Jadi totalnya adalah 12 markah untuk plan ini. Okey. Okey, yang ini yang salah-salahan yang selalu dibuat lah untuk bahagian ini. Yang pertama ada garis lebihan. Ini garis lebihan. Ini bahaya garis. Kadang-kadang terbabas kat sini. Ingat nak padam, lupa nak padam. Mungkin kita buat asalnya buat macam ni, tiba ukuran tak sampai pula kan, terlebih kan. Jadi pastikan padam dengan bersih kawasan ni. Ataupun yang ini tak sampai pula yang kedua ni.
Okey, tak sampai, ada ruangan kat tepi ni, tak sampai, ini pun tak boleh. Ini dia akan tolak markah. Jadi ada julat terlebih ataupun julat terkurang. Kalau terlebih sangat, dia akan tolak markah. Tapi kalau dalam range tu sikit sangat, mungkin tak lah. Kalau boleh ngam-ngam lah. Yang kedua, yang ini dia punya garis ni berganda. Yang ni dia berbuat pertama macam sengit kan, kamu cuba tegakkan balik. Bila tegakkan tak sama untuk yang bahagian tersebut. Jadi dia ni nampak garis berganda. Dia garis berganda, dia akan tolak markah kat sini. Jadi katalah tersilap tersengit, padam dahulu. Dah padam bersih baru buat garis lagi satu. Jangan kamu gandakan garis tersebut. Nanti jadi salah. Dan yang bawah ni seperti yang cikgu cakap tadi, yang yang sengit ni lebih daripada 91 ataupun dia kurang daripada 89. Sengit, nampak sengit. Dia biasa dia jarang guna jangka sudut tu. Dia akan ada satu alat, dia letak saja dekat atas tu, dia akan nampak sama ada garis kamu tu betul atau tak, saiz dia sama ke tak. Tapi kalau nampak sengit baru dia akan ukur kat situ. Kalau terlebih sangat, dia akan tolak markah kat situ. Yang sebelah ni pun sama. Nampak sengit dia walaupun ukurannya sama. Contoh sini 4, sini 4. Sini 5, sini 5 contohnya. Ukuran dia betul. Tapi sengit dia akan tolak kat sini. Dia tidak 90 darjah. Sepatutnya sini adalah 90 darjah. Walaupun ukuran kamu cakap ukuran dia sama. Sini 5, sini 5, sini 4, sini 4. Memang ukurannya sama. Tapi dari segi tegak tak tegak, dia akan tolak markah kat situ. Dan akhir sekali untuk soalan ni, selalu kesilapan adalah yang ini. Terlupa tadi kan, yang cikgu cakap garisan tu di belakang tak nampak, patutnya garis putus-putus. Tapi dia buat garis penuh. Buat garis penuh saja selalunya dia akan habiskan semua soalan tersebut. Katalah soalan ni 5 markah, buat garis penuh. Mungkin dia akan hilang 3 markah kat situ. Mungkin tinggal 1 markah aja. 1 markah, 1 garis yang awal saja. Yang lain tak dapat buat. Jadi hati-hati untuk yang bahagian ni. Jadi padam tu dengan bersih. Jangan guna pen satu salah. Walaupun kamu yakin jangan guna pen. Ada juga jadi jumpa macam proses SPM. Dia guna pen. Mungkin dia nak pastikan dia jelas dan sebagainya, guna pen kat situ. Bila guna pen tiba salah, dia gunakan liquid paper ataupun correction tape kat situ, ada masalah kat situ nanti. Okey, jadi gunakan pensel kat sini. Kalau boleh pensel tu biar pensel tebal pun tak apa untuk yang ini. Okey, ini adalah dia punya bahagian-bahagian tersebut. Boleh lihatlah nanti dekat cikgu dah berikan ke punya slide tersebut. Okey. Jadi kita pergi pada bahagian A. Okey, soalan bahagian A. Soalan bahagian A selalunya yang pertama tu bahagian lauritkan. Lauritkan ni terbagi kepada 2, iaitu sama ada berkaitan dengan set, iaitu persilangan set. Yang ada yang macam ini, persilangan, lepas tu dia ada pelengkap macam ni, ada pelengkap kan, bukan A, mungkin ada kesatuan, yang ada gabungan, yang ini kena buat. Mungkin dia selalunya kalau yang ni diletakkan yang A, yang ini adalah B. Dan mungkin kadang-kadang dia dah lauritkan, dia suruh kamu nyatakan operasi dia pun ada juga. Yang lepas juga dia berikan kan, diberikan lauritkan, disuruh kamu beritahu operasi dia apa. Antara 2 tu lah. Ataupun soalan ini juga berkaitan dengan ketaksamaan. Okay, dia akan berikan ketaksamaan, sama ada kita lukiskan ataupun kita nyatakan apa itu ketaksamaan dia. Okay. Contohnya X, Y lebih besar daripada 2 ataupun X kurang daripada 3. Dia kena lihat daripada soalan tersebut. Itu antara 2 soalan tu. Yang ini berkaitan dengan penangkulan matematik. Yang ini selalu keluar berkaitan dengan penyataan benar, penyataan atau bukan penyataan. Macam mana nak tentukan mana penyataan, mana bukan penyataan kan. Sebenarnya kalau bukan penyataan tu yang ada simbol tanda seruan, ada tanda soalan atau ada pembeli ubah X, Y, Z tu kita anggap sebagai bukan penyataan. Yang lain tu adalah penyataan.
Lepas tu dah tahu dia pernyataan, kita akan tentukan sama ada pernyataan tu benar ataupun palsu. Okey, pernyataan benar ataupun pernyataan palsu bergantung kepada soalan tersebut. Dan selalunya kalau digunakan sebilangan ataupun gunakan dan atau kita ada sebilangan dengan semua. Selalunya kalau nampak perkataan tu kita lihat. Kalau kamu boleh faham soalan tersebut, terus gunakan apa yang kamu tahu lah yang jelas. Tapi kalau tidak pasti, sama ada pernyataan tu benar atau palsu. Kalau digunakan sebilangan dengan semua. So maksudnya tak pasti soalan tu benar atau palsu kan? Semua ataupun sebilangan. Semua tu kalau perkataan semua dia palsu. Sebilangan dia adalah benar. Begitu juga kalau gunakan dan juga atau. Kalau kamu dah pasti soalan tu kamu boleh buat, teruskan. Tapi kalau tak pasti, kalau tak pasti kalau dan palsu, kalau atau adalah benar. Itu adalah cara kita nak selesaikan untuk kenyataan benar ataupun palsu. Dan selalunya dia ada perkataan akas. Akas ni selalunya dia ada satu pernyataan. Jika apa, maka apa. Bila sebut akas ni kita terbalikkan. Contoh jika A, maka B. Bila akasnya kita terbalikkan, jika B, maka A. Kita terbalikkan ayat tersebut. Tapi masih ada perkataan jika dan juga maka. Ini kalau ada perkataan akas. Yang seterusnya menulis dua implikasi. Selalunya kalau nak tulis dua implikasi ni, selalunya dia ada perkataan jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Maksudnya kita kena pasti ayat sebelum jika dan kena pasti ayat selepas jika. Jadi kena buat dua ayat. Contoh A jika dan hanya jika B. Contohnya A jika dan hanya jika B. Jadi kita akan buat dua ayat. Jika A maka B. Itu implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, jika B maka A. Itu bagaimana kita ingin menulis dua implikasi. Selalu buat dua implikasi ni kalau dia ada perkataan jika dan hanya jika. Seterusnya melengkapkan hujah. Hujah tu ada tiga jenis. Tiga jenis. Dia ada yang ada apa? Implikasi pertama, kedua, betul dia ada tentang cari apa? Kesimpulan dekat situ. So cari kesimpulan. Jadi caranya adalah kita potong dahulu perkataan semua, perkataan jika, perkataan maka. Kita potong dahulu perkataan-perkataan yang ini. Sampai kita potong perkataan yang ini, lepas tu kita akan potong perkataan yang sama. Perkataan yang sama, kita dah potong perkataan yang sama. Jadi baki dia adalah perkataan yang tinggal tu kita sambungkan, kita susun balik dan itu adalah jawapan untuk kesimpulan. Itu bagaimana kita nak selesaikan. Dan seterusnya yang akhir sekali, selalunya dia ada dua jenis. Sama ada deduksi dan juga aruhan. Sama ada kita kena buat menulis rumus atau diberikan rumus atau formula, lepas tu kita selesaikan antara dua tu. Kita dah buat yang ini kan, antara dua ni. Harapnya diberikan formula lah, lebih senang. Tinggal selesaikan saja untuk soalan ni. Seterusnya soalan matriks. Soalan matriks. Soalan matriks ni jangan kamu cuba untuk gunakan kaedah persamaan serentak. Jangan guna persamaan serentak. Begitu juga yang soalan bahagian yang depan. Mungkin soalan nombor 2, ada persamaan serentak, kamu gunakan matriks pun tak boleh. Dia dah setkan. Kalau persamaan serentak kat depan tu, kena gunakan persamaan serentak saja, tak boleh gunakan matriks. Yang bahagian matriks pun sama, mesti gunakan kaedah matriks. Kalau kamu guna kaedah lain, contoh matriks gunakan persamaan serentak. Walaupun kamu dapat jawapan yang sama dan betul, tapi tidak akan diberikan markah kerana menggunakan kaedah yang betul. Tidak menggunakan kaedah seperti kehendak soalan. Jadi tidak akan diberikan markah untuk soalan yang inilah kalau kamu menggunakan kaedah yang lain. Dan kat sini selalunya
Untuk kaedah soalan matrix ni, yang A dia ada bagi dua bahagian, A dan B. Yang A itu selalunya berkaitan dengan songsangan. Cari songsangan matrix. Okey, kena cari bahagian tersebut. Cari songsangan, selalunya dia akan tanya kalau ada pun boleh ubah. Yang ni contoh H tak tahu kat bahagian tersebut, tapi kaedahnya gunakan kaedah songsangan. Okey, tapi yang ini kadang takut terlupa yang ini. Dalam soalan satu, katalah diberi matriks itu tiada songsangan. Dia cakap matriks itu tiada songsangan. Jadi apa maksudnya tak ada songsangan? Jadi kena buat satu persamaan yang AD tu yang kita darabkan, yang bentuk matriks tu, AD tolak BC mesti sama dengan kosong. Okay, AD tolak BC sama dengan kosong. Lepas tu kita selesaikan, kita akan dapatkan nilai pemboleh ubah yang kita cari tersebut. Yang ni selalu, yang ni jarang soalan ni keluar, tapi kadang dia keluar kadang menirukan untuk soalan ini. Okay, ni untuk mencari penentu sebenarnya. Okay, penentu bawah tu kalau tiada matriks songsang maksudnya dia sama dengan kosong. Okay, yang kedua, ini ada matriks songsang gunakan formula. Okay, dah selesaikan tu. Okay, yang kedua soalannya berkaitan menyelesaikan persamaan. Kadang-kadang dia bergantung lah. Kadang-kadang dia dah diberikan persamaan, dua persamaan, ada persamaan satu dengan persamaan dua. Jadi kita terus selesaikan menggunakan kaedah matriks. Dan kadang-kadang untuk yang baru ni, dia tak terus buat persamaan tersebut. Dia berikan ayat. Okay, berikan ayat, daripada ayat tu kamu bentukkan persamaan dahulu. Dah buat bentuk persamaan, baru selesaikan menggunakan kaedah matriks. Dalam konsep EI ni menjadi dua bahagian. Yang pertama dah diberikan, yang kedua kita binakan dahulu dia punya persamaan. Okey, kaedah matriks. Okey, sekejap yang itu. Okey, lepas tu kita pergi kepada isi padu pepejal. Okey, untuk isi padu, bukan pepejal ni, pepajal. Oh, silap taib ni, jadi pepajal pula . Okey, pepejal jangan macam nama lain pula . Okey, isi padu pepejal yang ini selalunya melibatkan gambar rajah. Bentuk-bentuk sama ada bentuk silinder ke, kon ke, kuboid ke, piramid ke sebagainya. Ini kalau tak ingat dia punya rumus, lihat dia bahagian depan. Semak dulu dia punya rumus. Kalau tak pasti, kalau pasti pun cek juga. Pastikan apa yang kamu pasti itu adalah betul. Tuliskan dulu setiap pepejal kat situ, letak sekali dia punya rumus. Itu penting. Selalunya dalam ni kalau melibatkan jejari, bulatan dan sebagainya, dia ada jejari dan ada pi. Jadi kita lihat dia punya pi dia pun kena lihat sama ada digunakan 22/7 ataupun dia gunakan 3.142 lah, yang mana satu. Lihat. Jadi pilih gunakan apa yang soalan berikan, kerana apa yang diberikan tu adalah sebenarnya memudahkan untuk kamu kira. Kalau kamu gunakan yang lain mungkin susah jadi kira. Jadi ini penting adalah kita pilih dahulu dia punya rumusnya di hadapan yang kita masukkan. Dan pastikan kita tuliskan rumus, lepas tu tunjukkan kita gantikan nilai-nilai dalam rumus. Jangan tak tulis, jangan kamu terus kira dengan kalkulator dan dapatkan nilai, jangan. Masukkan nilai, contoh jejari. Tunjukkan kamu masukkan dalam dia punya rumus. Jari tu dia punya pi dia 22/7 dan sebagainya, darab tu kena tunjukkan. Kerana situ ada markah. Okay. Kalau soalan ni kurang-kurangnya kalau dia ada dua gambar rajah, kamu akan dapat 2 markah daripada 4 markah untuk isi padu pepejal ni. Dan operasinya selalunya ada 2. Okay, untuk isi padu pepejal ni sama ada kita tambahkan ataupun kita tolakkan. Kalau kita nampak gambar tu bertambah, makin besar, di luar atau warnanya sama, selalunya kita tambahkan. Kalau warnanya berbeza, satu gelap, digelapkan ataupun berada di dalam. Itu kita tolakkan antara 2 pepejal tersebutlah. Dan bila kita tolakkan, kita kena lihat mesti besar tolak kecil. Jangan kecil tolak besar, nanti dapat nilai negatif. Kita lihat gambar tu. Gambar pun dah nampak kan yang mana gambar tu besar, mana gambar tu kecil. Jadi nilai yang besar tolak nilai yang kecil supaya jawapannya adalah positif. Okey, ni itulah sebelum tadi.
Okey, isi padu berjalan besar mesti tolak dengan isi padu yang kecil. Okey, ni luas dan juga perimeter. Okey, ni luas dan perimeter pun sama. Ini dia punya ni yang selalunya dalam bentuk ada bulatan lah. Jadi lihat di bahagian depan dia punya rumus sama ada gunakan 2 pi j ataupun pi j kuasa 2. Dan jangan lupa untuk yang soalan yang ini kena darabkan dengan theta bagi dengan 360 darjah. Okey, untuk soalan yang ini. Rumus tu jenis Dan untuk perimeter tu ada 2 jenis sama ada seluruh rajah ataupun perimeter kawasan berlorek. Okey, sama ada seluruh rajah atau perimeter kawasan berlorek. Jangan siap kena baca dulu betul-betul soalan tu. Kalau seluruh rajah maksudnya luar kawasan tersebut. Tapi kalau kawasan berlorek, yang berlorek saja yang kita akan kira, yang lain tidak dikira. Begitu juga untuk luas. Luas pun ditanya sama ada keseluruhan rajah ataupun kawasan berlorek. Ini paling penting nanti kalau tersilap nanti dapat nilai yang berbeza. Tak semestinya selalunya dia akan tanya tentang berlorek. Okey, walaupun dalam gambar ada gambar berlorek tak, kadang-kadang dia akan tanya seluruh rajah. Kena pastikan dahulu dalam soalan tersebut. Dan pemilihan rumus yang betul pun kena betul. Jangan tersilap. Jangan terbalik. Okey. Jangan terbalik. Yang perimeter gunakan luas, yang luas gunakan perimeter. Kalau terbalik nanti tak ada markah kat situ. Kena pastikan betul-betul. Dan tak semestinya yang pertama tu adalah perimeter, yang kedua tu adalah luas. Saya mak juga soalan dia. Takut dia tukar. Yang pertama tu luas, yang kedua tu adalah perimeter. Okey, takut dia tukar dia punya cara penyoalan dia. Jadi pastikan yang pertama tu apa, yang kedua tu apa. Itu luas dan perimeter. Okey. Jadi ini ada pengalaman markah yang cikgu terangkan tadi Untuk soalan-soalan tadi yang lain tu kita akan sudah boleh lah. Ini cikgu terangkan secara inilah. Okey, ini macam cikgu terangkan markah tu. Bagaimana kita nak kira kertas 1 campur dengan kertas 2. Katalah kertas 1 dapat 20 markah, kertas 2 dapat 50 markah. Campurkan dapat 70 per 140, jumlahnya adalah 50 markah. Ini kiraan senang lah. Ini kiraan mudah untuk dapatkan kredit lah untuk matematik ini. Yang tunjukkan soalan-soalan tadi tu adalah soalan-soalan yang kena buat lah. Soalan tu senang untuk dapat markah sebenarnya. Dan memberikan markah yang banyak lah. Yang buat tu confirm dapat kredit. Tapi kalau untuk lulus ya, ini paling senang sekali lah. Kertas 1 dapat 10 markah pun. Kita tu dapat 30, kira-kira dapat 29 markah, yang ni dah kira lulus lah untuk markah lah. Tapi takkan nak lulus je kan, mesti kalau boleh semua dapat A. Nanti cikgu doakan lah semua dapat A untuk matematik ini lah. Okey, jadi tamat untuk ni, tak boleh keluar. Okey. Okey, jadi sudah cikgu terangkan semua bahagian-bahagian tersebut. Jadi harap benda itu boleh jadi panduan lah untuk kamu untuk peperiksaan nanti. Untuk soalan nanti cikgu akan memberikan lah latihan-latihan untuk bantu kamu untuk persediaan kamu lah nanti Untuk yang tadi kita buat tu, kalau ada masalah, untuk soalan-soalan yang cikgu berikan tu ada masalah, boleh beritahu cikgu lah soalan-soalan yang mana. Kalau tengok cikgu punya iPad pun dah ada bateri balik. Cikgu buka balik iPad tadi dan dah mati. Okey, setakat ni ada soalan untuk soalan yang lepas. Okey, ada soalan? Nak guna pensel tebal ke, nak guna pensel kecil ke kan? Kalau lukis graf lukis graf, kalau boleh yang tebal sebenarnya. Tebal sikit. Bukan tebal sangat kan, jangan tebal sangat. Potong-potong tebal, habis pensel potong sangat tak. Kalau boleh guna pensel pensel apa ya? Pensel kayu tu lah. Pensel kayu biar ada garis tu tebal. Bila garis tu tebal,
kemungkinan untuk kena titik tu lebih tinggi berbanding gunakan pensel yang tajam kan. Jadi susah nak kena. Jadi kalau tebal sikit tu senang untuk kena untuk kita lukiskan graf. Dan lebih jelas. Selalunya kita gunakan mata ataupun yang pekat sikit lah. Kalau tak pekat nanti takut tak jelas. Untuk cerita sebuah. Sekejap cuba tengok jap. Okey, tadi termati tadi. Okey, tadi yang lepas malam cikgu dah berikan soalan berkaitan dengan soalan percubaan daripada Terengganu. Ya, percubaan Terengganu, ini soalan dia sama seperti yang kamu dapat lah. Lepas tu nak berikan dalam bentuk hard copy tak sempat, dalam bentuk soft copy lah juga berikan. Jadi kalau ada printer tu mungkin boleh print lah untuk soalan yang ini. Kalau tak cuba lihat dan kita selesaikan lah. Di situ. Jadi ini seperti soalan set tadi, kadang-kadang bentuknya dah berubah kan dari bentuk yang lain. Tadi cikgu dah ditanya juga yang sampai mana kan, kebanyakan dah rasanya dah boleh buat untuk semua soalan ni lah. Soalan ni pun soalan yang rutin macam biasa, tak ada masalah. Contoh yang ini katakanlah yang ini buat rumus lah. Ini buat rumus. Yang berikan rumus yang lain. Okey, ini persamaan garis lurus. Okey, kalau persamaan garis lurus ni kena lihat selalunya kalau garis lurus ni yang pertama dia mesti cari berkaitan dengan kecerunan. Okey, yang kedua dia akan cari persamaan. Okey, yang ketiga dia akan cari berkaitan dengan pintasan. Okey, kecerunan ni dia ada dua bahagian. Okey. Kecerunan ni kalau dalam gambar ajar diberikan persamaan. Okey, contoh berikan persamaan. Contoh dia berikan y sama dengan 2x campur dengan 4. Okey, dia dah berikan persamaan. Dan satu lagi tak diberikan persamaan, diberikan koordinat. Contoh ada koordinat A, contoh 0, 4. B kita ada katalah 5, 2. Okey, dia berikan koordinat. Okey. Jadi kalau yang bahagian 2 ni selalunya kita akan gunakan y M sama dengan y2 tolak y1, x2 tolak x1. Okey, jadi bila kita buat soalan, kita lihat dulu sama ada soalan tu diberikan persamaan ataupun koordinat. Jadi lihat pada soalan kat sini, tak nampak pun dia punya persamaan, maksudnya soalan ini mesti gunakan koordinat. Koordinat jalannya. Ataupun kalau kat sini tak ditulis dekat atas persamaan dia, tetapi persamaan ditulis dalam soalan macam ni. Ada pula persamaan dekat sini. Jadi maksudnya kecerunannya kita ambil daripada persamaan. Jadi bila dia berikan persamaan ni macam mana dapat kecurunan? Kita jangan terus ambil. Dia tiga ni tak boleh. Kena susun dahulu y sama dengan 3x per 2 tolak 6 per 2. Baru kita boleh ambil nilai m dia. M dia mesti berdekatan dengan nilai x kat sini. Jadi m dia adalah 3 per 2. Tak lupa pula. Sama dengan 3 per 2. Dan selalunya kalau di sini dia akan tanya berkaitan keselarian. Selari ini dengan ini selalunya selari. Okey, dia takap kat sini. Dua garis selari. Mesti ada punya selari Bila selari M dia mesti sama. M1 dia kat sini, M2 dia dekat sini mesti sama. Kalau M1 3 per 2, M2 pun 3 per 2. Okey. Selalunya yang kedua mesti tanya tentang persamaan.
Okey, kita tanya tentang persamaan. Jadi macam mana nak buat persamaan? Daripada atas tu kita dah dapat tadi kan nilai M dia. M dia sama dengan 3/2. Jadi kerana kita nak cari cari persamaan sepanjang garis yang ini. Garis AB nak cari persamaan garis AB. Jadi kita akan ambil mana-mana koordinat sepanjang garis AB. Jadi kita nampak yang ada koordinat adalah yang ini. Negatif 51. Jadi kita masukkan sini negatif 5, sini 1 dekat sini. Okey, negatif 5, 1 dekat sini. Jadi dah dapat yang ni, macam mana buat persamaan garis lurus? Selalu kita akan gunakan Y sama dengan MX campur dengan C. Okay, Y sama dengan MX sama dengan C. So, kita tahu nilai ni nilai X dan nilai Y. Jadi kita gantikan dalam persamaan tersebut. Jadi gantikan Y dia adalah 1, M. M dia adalah 3/2. X dia berapa? Negatif 5. Campur dengan C dekat situ. Jadi daripada sini kita selesaikan. Ini kita dapat negatif 15/2. Campur dengan C adalah 1 dekat sini. Jadi kita dapat C. C sama dengan 1 campur 15/2. Okey, jadi kita dapat 17/2. Okey, untuk yang ni. Okey, bila kita dapat C-nya adalah 7/2. Okey, jadi kita gantikan nilai C tadi tu yang dapat tu dalam persamaan ini. Kat atas ni. Okey, kita gantikan balik. Jadi dengan membiarkan biarkan nilai X dengan Y tu, kita tuliskan kembali. Jadi Y sama dengan M tadi dah tahu 3/2. Lepas tu kita ada nilai X, kita biarkan saja. Jadi C kita masukkan tambah 17/2. Jadi ini adalah persamaan garis lurus tersebut. Ni okey, kita lupakan ini garis persamaan garis lurus. Jadi yang pertama tadi pastikan dia punya kecunan, dapatkan satu koordinat. Lepas tu masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX campur dengan C. Lepas tu gantikan nilai nilai X, Y tersebut dan kita akan dapat nilai C. Dapat nilai C, gantikan kembali ke atas dan gantikan nilai M dia sekali dan membentuk persamaan garis lurus. Okey, daripada sini persamaan garis lurus yang ini selalunya dia akan tanya berkaitan dengan pintasan. Okey, pintasan. Okey. Dalam pintasan dia terbagi kepada dua. Okey, sama ada pintasan X dan juga pintasan Y. Bila pintasan X, Y dia sama dengan kosong. Bila pintasan Y, X-nya sama dengan kosong. Jadi dia bergantung kepada soalan lah. Sama ada dia nak pintasan X ataupun pintasan Y. Dalam soalan yang ini, kita tanya berkaitan dengan pintasan X. So, bila cakap pintasan X, Y dia mesti sama dengan kosong. Jadi yang mana yang kita nak ambil, kita akan ambil persamaan yang tadi. Persamaan yang asal yang kita dapat daripada soalan yang tadi tu. Kita dapat Y sama dengan 3/2X campur dengan 17/2. Tadi kan. Jadi yang apa kita perlukan, gantikan Y itu dengan kosong. Kosong. Ini perlu ditunjukkan gantikan dengan kosong tu. Kerana kat situ ada markah. Tak kiralah persamaan kamu tu betul atau salah, tapi kalau kamu tahu untuk gantikan yang mana tu kosong, okey, kamu tetap akan dapat markah kat sini. Cuma jawapan tak dapat lah. Okey, bila dapat yang ini, jadi kita selesaikan. Jadi kita akan dapat 3/2X sama dengan negatif 17/2. Jadi X sama dengan negatif 17/3. Itu je kita dapat. Ini adalah nilai pintasan X dekat situ. Okey. Jadi ini adalah persamaan garis lurus. Jadi garis lurus dia tak akan lari daripada 3 soalan ni.
Yang pertama mesti cari kecerunan, yang kedua mesti cari persamaan, yang ketiga mesti cari pintasan. Kita akan ubah. Mesti sama saja untuk setiap bahagian ini. Ini bagaimana kita nak cari soalan nombor 7 lah. Untuk soalan-soalan yang lain, lihat. Sini tak ada masalah. Ini pun hanya berkaitan dengan matrix persamaan serentak Okey, yang ini ada masalah tak soalan ni? Soalan nombor apa ni? Nombor 9. Kalau boleh cikgu tak bincangkan. Kalau ada masalah, boleh cikgu bincangkan soalan nombor 9 ni. Soalan itu ada tanya Okey, soalan nombor 9 ni ada dua jenis Graf ni ada dua. Kena pastikan betul-betul Jangan sampai tersilap. Dia ada graf jarak lawan masa. Jarak lawan masa. Lagi satu laju lawan masa. Okey, jarak masa, laju lawan masa antara dua ni. Okey. Selalunya jarak dengan masa dia kaedahnya lebih kurang sama cara pengiraan dia. Cuma yang bezakan dekat sini antara dua ni, bila laju dengan masa nanti ada bahagian yang kita perlu cari luas. Okey, mencari luas. Okey, untuk jarak masa tak cari luas. Tapi untuk laju masa dia cari luas. Luas tu apa? Luas sama ada luas segi 4 ataupun luas segi 3. Ataupun luas trapezium. Sini ada 3 bahagian lah. Tapi untuk jarak masa dia tak ada cari luas kat sini. Jadi untuk soalan yang ini ditanya berkaitan dengan laju lawan masa. Maksudnya graf yang kedua yang mana dia ada luas kat sini. Okey. Jadi kita lihat yang pertama, nyatakan laju seragam. Kat sini ada perkataan seragam. Kena ingat balik bila seragam adalah kawasan yang tegak-tegak yang ini. Bila cakap laju seragam, unitnya ms-1. Maksudnya ms-1 adalah sebelah paksi Y ni. Bahagian laju ni. Jadi kita tengok yang tegak ni, lihat nilai kat sini, 28. So kita ambil kat sini 28. Unit dia apa je nak? ms-1. Macam itu. Itu adalah laju seragam. Okey, yang kedua pula, hitung kadar perubahan laju. Okey, jadi kadar perubahan laju mesti untuk berapa saat pertama? Dalam 6 saat yang pertama. Okey, 6 saat pertama. Kena pasti tempat dia. Okey, tempat dia kat mana? Kalau sini 6 saat pertama yang ini. Selalunya dia akan bentuk yang sending. Ini bentuk dia. Okey. Kalau boleh kita bentukkan dia dalam jadi bentuk macam segitiga kat sini. Bentuk kerja segitiga senang kita untuk kira kat sini. Okey. Jadi bagaimana kita kira? Kena cari yang ni. Perubahan jarak kat sini bahagi dengan perubahan masa dekat sini. Okey, jadi kita boleh buat kat sini kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju sama dengan, kita tengok nilai X dia adalah 28 tolak 18. Okey, kenapa tolak tu? Maksudnya 28 tolak dengan 18 untuk ini. Dibahagikan dengan masa. Masa dia adalah 6 dengan kosong kan? Jadi kita tolakkan 6 tolakkan dengan kosong. Jadi 28 tolak dengan 18, kita akan dapat berapa? Kosong dapat 10 kat situ. Bawah dia dapat 6. Dan kalau boleh pemudahkan, kita pemudahkan. Jadi 5/3. Okey. Lepas tu kat sini tadi dia buat dia unit kan? ms-2 kan? Tuliskan ms-2 untuk bahagian tersebut. Okey, itu bagaimana untuk kadar perubahan laju. Selalu yang ini kira macam cari kecerunan. Okey, macam cari kecerunan lah. Okey, sekarang kita pergi pada yang C pula. Yang ni. Diberi jumlah jarak yang dilalui dalam T saat ialah 278. Tadi juga sebut dalam soalan yang ini, dia tanya mesti cari luas. Jadi yang C ni cari luas selalunya.
Okey, luas apa? Luas kawasan yang A ni campur luas kawasan B, kita akan dapat. Jadi bagaimana kita nak buat? Kita tahu dia ada dua bentuk, A dengan B. Tapi kat sini suruh cari nilai T kan. Total dia adalah 278. Jadi yang awal ni adalah trapezium. Jadi cikgu lukiskan dulu bentuk dia, senang untuk kamu lihat nanti. Yang ni. Lepas tu satu lagi ada bentuk macam ni. Okey. Lepas tu nilai dia apa bawah dia? Sini 6. Tingginya adalah 28. Sini 18. Untuk yang ini tinggi dia adalah apa tinggi dia? 28. Bawah dia kita tahu sini adalah T tolak 6. Okey. Jadi operasi dia buat tambah 2 ni mesti dapat 278. Jadi daripada sini baru kita bentukkan dia punya persamaan dia. Jadi untuk yang pertama, yang ini adalah A, yang ini adalah B. A dia adalah bentuk trapezium. Jadi trapezium rumusnya 1/2. Dari sini mesti 18. Sini nilai kecil campur nilai yang besar sini. Campur 28 darabkan dengan 6. Campur ini bentuk segi 4 jadi 28. Terus darab dengan T tolak dengan 6. Sama dengan 278. Okey. Jadi ini kita besarkan. Kalau perlu pemudahkan, kita pemudahkan yang ini. Pemudahkan. Okey, kita pemudahkan ni dapat 3 kat sini. Jadi 3. Sini 18 campur dengan 28. Campur dengan sini 28. T tolak 6 sama dengan 278. Itu bagaimana yang kita nak selesaikan. Dan bila kita dah ada dia punya persamaan dia dekat sini. Bila kita dah ada persamaan dekat sini, kita selesaikan saja. Okey, setiap bahagian ini kita kembangkan. Okey, kembangkan. Yang ini pun kita kembangkan. Kita susun balik sehingga akhirnya nanti kita dapat T saja kat sini sama dengan 11. Okey. Kira semua nanti kita dapat T sama dengan 11. Okey, jadi kalau kat sini markah yang diberikan adalah yang ini dapat bentukkan yang ini dapat markah, dapat susun ni dapat markah, dapat jawapan ni dapat markah untuk soalan yang ini. Itu cara bagaimana kita selesaikan soalan nombor 9 ni lah. Okey, jadi soalan-soalan yang lain kalau ada masalah nanti boleh beritahu cikgu lah yang mana lah. Jadi untuk hari ini kita tamat sampai sini sajalah. Okey, sekiranya kalau ada masalah dan sebagainya untuk soalan yang lain boleh beritahu cikgu lah. Nanti cikgu akan terangkan bagaimana nak selesaikan soalan-soalan tersebut lah. Boleh sama ada nak WhatsApp cikgu boleh ataupun sebagainya lah untuk tanyakan mana-mana soalan. Sama ada soalan yang cikgu berikan ataupun soalan yang kamu cari sendirilah daripada mana-mana. Dan cikgu doakanlah muka mudahlah untuk menjawab soalan untuk minggu depan lah. Tak kira dalam semua subjek dipermudahkan. Dan kalau yang paling penting adalah tidur yang cukup. Saya rasa cikgu rasa keyakinan untuk kamu tu dah ada lah. Yang penting adalah keyakinan juga. Bila kita buat tu dengan keyakinan. Kita dah ada keyakinan, kita dah ada usaha. Jangan lupa berdoa kat situ. Doa tu penting. Kita dah berusaha, dan tentukan sama ada kita boleh buat atau tidak adalah Allah ataupun Tuhan. Itu adalah penting. Jadi usaha dengan doa untuk mencapai satu kejayaan. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Kalau ada masalah boleh jumpa lagi lah . Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu.